Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Jadi pada hari ini saya akan berikan taklimat berkaitan dengan pertandingan water rocket competition ataupun roket air hidrolik yang akan kita laksanakan pada bulan hadapan. Saya bahagikan saya punya taklimat ni kepada beberapa bahagian. Yang pertama sekali saya nak taklimatkan tentang tarikh-tarikh penting dalam pertandingan ini. Yang kedua, saya nak taklimatkan tentang expectation saya terhadap roket air yang pelajar semua akan hasilkan. Yang ketiga, saya akan bagi taklimat berkaitan dengan syarat-syarat pertandingan, rules and regulation. Dan yang terakhir sekali, saya akan maklumkan tentang hadiah-hadiah yang akan kita award dalam pertandingan ini. So, terlebih dahulu, saya mengucapkan tahniah atas penyertaan semua pelajar dan tahniah kerana hadir pada taklimat malam ini. Jadi yang pertama, berkaitan dengan penting, akan ada dua tarikh penting yang pelajar semua kena ingat dan ambil perhatian. Yang pertama sekali adalah test run ataupun trial run yang akan dilaksanakan pada 2 Februari 2023. Dan kita akan buat trial run ni di Astaka pada pukul 2 petang sehingga 4 petang. Jadi 2 Februari 2023 ini adalah pada hari Khamis. Jadi clearkan awak punya schedule pada hari Khamis itu, jangan ada apa-apa appointment pun sebab kita akan buat test run. Apa yang kita akan buat dalam test run ini adalah awak semua kena siapkan roket awak, make sure roket awak dah boleh terbang, dah boleh diuji. Sebab kita tak nak pada hari pertandingan itulah kali pertama awak uji ataupun awak terbangkan roket awak. Pada masa test run ni, kita bagi awak test launcher. Kita bagi awak test pressure apa yang awak boleh masukkan dalam awak punya roket. Kita bagi awak test roket awak terbang boleh ke tidak nak buka payung terjun. Bila daripada test ini, sekiranya awak dapati melalui test run ini terdapat kelemahan, dan kami pun sebenarnya nak mencari juga kelemahan dari segi launcher dan sebagainya. Kalau awak nampak kelemahan dalam segi design roket awak, peserta-peserta bolehlah menambah baik sebelum hari pertandingan yang sebenar. Hari pertandingan yang sebenar, yang ini competition day, kita akan jalankan pada 9 Februari 2023, yang itu pada hari Khamis juga, 1 minggu selepas try run, bertempat di Astaka pada pukul 2 petang. Kalau untuk test run, kita ada time limit, 2 petang hingga 4 petang. Jadi awak kena ikut time limit ini. Kalau awak datang selepas 4 petang, berkemungkinan awak tak akan dapat test awak punya roket. Tapi untuk competition day, kita akan mula pada 2 petang dan akan tamat sehingga semua roket berjaya dilancarkan. So itu dua tarikh penting. Jadi ingatlah, naik cuti ni pada 2 Februari, roket dah pun siap untuk diuji. Dan pada 9 Februari, roket yang telah diuji dan ditambah baik, kita akan gunakan untuk bertanding. Baik. Bercakap tentang roket yang awak nak kena buat untuk test run dan yang awak kena buat untuk competition day, izinkan saya untuk terangkan secara general saja berkaitan dengan design roket air. Ini water rocket construction. Saya tak nak awak hadir dalam pertandingan tu dan roket awak tak boleh nak dilancarkan atas sebab design.
Saya juga kalau boleh nak semua roket berjaya dilancarkan, berjaya terbang dan bagi kategori parachute, semua parachute terbuka. Jadi ini secara general tentang bagaimana untuk awak buat water rocket dan saya harap awak boleh kaji lagi dengan lebih mendalam selepas daripada taklimat ini tentang design-design yang lebih spesifik. Untuk water rocket ni ada 4 bahagian utama. Yang pertama adalah nose cone, muncung dia. Yang kedua adalah badan roket itu sendiri. Yang ketiga adalah fin, sirip roket. Dan yang keempat adalah nozzle. Nozzle ni maksudnya muncung roket. Maaf ya, sekejap. Berkaitan dengan design nose cone, ada 4 perkara yang saya rasa awak kena berikan fokus. Yang pertama sekali, bentuk nose cone awak. Bagaimana nose cone tu awak nak design? Bentuknya tajam ke? Bentuknya seperti dalam gambar yang saya bagi ke? Atau bagaimana? Saiznya pula bagaimana? Sebab apa bentuk ini penting? Kerana bentuk nose cone ini akan memberikan aerodynamics dan juga kestabilan. Important for aerodynamics and stability. Perkara yang kedua awak kena kaji tentang material yang awak nak gunakan untuk buat nose cone. Secara generalnya nose cone sepatutnya ringan tetapi kuat. Yang ketiga berkaitan dengan saiz nose cone. Janganlah terlalu besar sangat jika dibandingkan dengan saiz badan roket awak. Kalau terlalu kecil pun tak boleh. Ataupun jangan terlalu panjang. Sehingga kan lebih panjang daripada body rocket. So the size of nose cone should be proportionate to the size of rocket. Dan yang terakhir sekali, awak kena consider juga tentang durability. Ketahanan nose cone ini kerana kalau kategori target sebagai contohnya, roket itu akan kita lancarkan tanpa sebarang parachute untuk pergi ke target. Jadi nose cone tu adalah benda pertama yang akan hentam tanah. Jadi kalaulah ada launching kali kedua dan nose cone awak rosak, hilang bentuk, maka roket awak tak dapat dilancarkan untuk kali kedua. Sekiranya ada pelancaran kali kedua. Jadi buat nose cone yang boleh tahan impact of landing. Dapat 2 kali launch pun dah okey dah nose cone ni. Perkara yang seterusnya, selain daripada nose cone, dalam nose cone tu, ini yang saya panggil sebagai balas. Okey, iaitu pemberat. By adding ballast to nose cone, the rocket will be more stable during the flight. Awak kena letak pemberat pada awak punya nose cone. Yang ini kalau awak tak letak, roket awak tak stabil dan roket awak tak boleh nak pergi jauh. Apa yang awak perlu consider dari segi pemberat pada nose cone awak ini adalah berapa banyak awak nak letak dan di mana awak nak letak. Saya bagi contoh dalam ni letak kat hujung nose cone. Ada orang buat design lain-lain. Awak study sendiri bagaimana design yang ada dekat internet tu. Dekat mana nak letak pemberat itu. Material bagi pemberat tu kalau boleh dia padu lah. Dense, heavy, berat. Tapi satu saya tambah, pemberat untuk letak kat nose cone ni mesti lembut, soft. Jangan gunakan besi. Besi bahaya. Roket awak perlulah selamat untuk orang di persekitaran. Kalau kena kucing nanti, kucing tu selamat. Sebab awak punya balas tu lembut. Taklah sampai mati ataupun kena kepada kawan. Seterusnya, badan roket. Badan roket perlu lightweight and durable material. Kuat, mesti kena kuat.
mesti boleh tampung tekanan udara. Tapi dari segi badan roket ini, dalam pertandingan ini kita ada spesifik syarat. Hanya ada satu brand sahaja yang kita benarkan untuk digunakan sebagai badan roket, iaitu botol air 100 plus. Botol air yang lain bukan tak boleh. Cumanya kita punya launcher itu sesuai dengan botol air 100 plus. Dan kalau botol air yang lain, Coca-Cola ke, Pepsi ke, mungkin muncung dia tu tak compatible dengan kita punya launcher dan akan menyebabkan leaking. Bila leaking, pressure keluar dan roket awak tak boleh terbang jauh. So far, tahun-tahun yang sebelum ini, kita hanya gunakan botol 100 plus sahaja. Jadi botol air 100 plus ni confirm lah ringan dan tahan. Dan air 100 plus ni memang air bergas. Jadi dia boleh tahan pressure. So itu untuk botol ataupun badan roket. Dan yang seterusnya adalah fin. Sirip roket. A good fin design will improve stability and performance of the rocket. Awak kena gunakan material yang ringan, tahan dan juga rigid. Rigid ni maksudnya dia bukanlah macam kertas. Kertas tak rigid. Kertas macam bendera boleh berkibar-kibar. Awak punya fin design, dia mesti tegap. Tak bergerak bila ditiup angin. Tapi pada masa yang sama, dia ringan. Sebab kita tak nak fin kita jadi beban pula pada roket nak terbang. Dari segi saiz, awak study sendirilah. Tentang saiz yang perfect untuk awak punya water rocket. Adakah besar, bagus. Ataupun adakah kecil, bagus. Itu awak study sendiri. The size should be proportionate to the size of rocket. Tengoklah juga badan roket. Dan yang ketiga adalah kedudukan awak letak fin awak. Saya cakap, kalau awak letak sangat, awak punya roket akan terbang sangat. Kalau lari sikit alignment dia, awak nak menuju ke sasaran, nak menuju ke target, instead of dia pergi tegak, dia akan melencong. Jadi awak kena susun awak punya fin tu betul-betul. Dan juga kat sini saya cakap the fin should be placed symmetrically. Dia kena simetri. Kena tengok-tengoklah macam mana. Jangan sangat, jangan tak simetri pula dengan badan roket. Ada design yang gunakan 3 fin. Ada design yang gunakan 4 fin. Awak study sendiri pro and cons tentang bilangan fin pada body awak punya roket. Yang itu secara general. Bagi kedua-dua kategori, nose cone kena ada, body kena ada, nozzle kena ada, fin kena ada. Dari segi nozzle awak tak payah fikirlah dia punya design sebab memang muncung botol tu. Okay. Yang seterusnya ini hanya relevan untuk kategori payung terjun, parachute. Kategori payung terjun ni pelajar semua, kita nak roket kita terbang dan pada masa yang sama, pada apogee ataupun maximum altitude, parachute terbuka dan roket kita turun dengan perlahan. Jadi design parachute juga memainkan peranan bagi kategori ini. Parachute awak kena besar. Tapi jangan besar sangat sampai terbuka awal ataupun susah nak terbuka. Awak cuba study ataupun cuba eksperimen tentang saiz parachute yang bersesuaian dengan awak punya roket. Bentuk parachute pula macam mana? Kalau kita ambil saja plastik, kita beli dekat cafeteria, ikat terus pada roket kita.
Tak stabil lah roket tu. Bentuk parachute kita mestilah simetri. Biasanya kalau saya tengok video-video di YouTube, diorang ni buat bentuk octagon ataupun circular. Bilangan tali pun mainkan peranan. Saya tak tulis dekat sini. Bilangan tali pun memainkan peranan. Kalau awak letak tali tu, bilangan dia tak seragam bagi contohnya ataupun tak simetri, roket awak boleh jadi sengit. Jadi kaji tentang benda tu. Okey, saiz, bentuk, octagon ataupun circular. Material, pilihlah material plastik bag ataupun bag sampah, garbage bag yang ringan. Kita ada setengah garbage bag ni yang heavy duty tau. Heavy duty, kita beli mahal, kita kata wah ini mahal, bagus. Sesuai ke untuk jadikan parachute? Yang heavy duty, yang berat. Cubalah fikir ataupun cubalah eksperimen. Kalau misal kata awak kata plastik bag tu kecil, ikut pengalaman saya tentang pelajar yang lepas, yang menang, dia gabungkan plastik bag, 2 plastik bag pun ada. So gunakanlah awak punya kreativiti untuk design parachute ni. Okey, rupa-rupanya slide seterusnya adalah berkaitan dengan string. Tali parachute. Ini yang saya kata penting tadi. Tali kena kuat dan tahan. Usually kita pakai tali nylon. Tali orang buat rumah. Pergi supermarket ada. Construction punya string. Tali nylon ni dia kuat. Jangan pakai tali rafia. Tali rafia tak sesuai lah untuk kita jadikan kita punya tali parachute. Panjang tali juga mainkan peranan. Kalaulah tali itu terlalu pendek, nanti parachute kita tak boleh buka. Awak study panjang mana yang ideal untuk awak punya roket. Tali itu pula perlu disambungkan pada roket dengan secure. The attachment should be securely attached to the rocket. Takutnya bila terbuka dekat atas, roket mula nak menjunam ke bawah, tali terputus. Ataupun mungkin disebabkan oleh angin kuat dan sebagainya. Dan bagaimana awak nak susun tali? Parachute ni, baik parachute roket ke parachute orang ke, kalau tali dia tak susun betul-betul, parachute tak terbuka. Awak study lah macam mana nak lipat parachute, macam mana nak susun parachute dalam awak punya water rocket. Jadi itu sedikit tentang apa yang awak kena consider dalam awak punya design rocket. So hopefully saya bagi idea ni, tamat daripada ni awak pergi study. Pergi Google tentang design-design yang terbaik untuk pertandingan ini. Dan lepas itu buat roket dan test awak punya design itu sama ada berjaya ataupun tidak. Selepas test, awak boleh improve design itu. Kalau perlu improve. Jadi, itu untuk design. Sekarang saya nak pergi pada perkara-perkara teknikal berkaitan dengan syarat-syarat pertandingan. Jadi, pertandingan ini terbuka kepada pelajar Kolej Edukasi Johor dan pertandingan ini dibahagikan kepada 2 kategori seperti berikut. Kategori yang pertama adalah kategori target dan kategori yang kedua adalah kategori parachute. Setiap kumpulan haruslah terdiri daripada 3 orang pelajar. Yang ini syarat-syarat general. Syarat-syarat ini sebenarnya terpakai untuk kedua-dua kategori ya. Yang ini kategori target dan parachute, syarat-syarat ini terpakai. Sebelum ni saya dah sebut dan ini disebut sekali lagi nak menunjukkan betapa pentingnya syarat ini. Kita hanya gunakan botol 100 plus saja. Itu syarat yang pertama. Yang kedua,
Each team must creatively design the nose cone and fins of the rocket using only plastic-based and soft materials. Jadi janganlah gunakan bahan-bahan selain daripada plastik pada awak punya roket. Jangan pakai kayu, jangan pakai besi. Semuanya mesti plastik. Dan lembut. Jangan letak bahan-bahan yang berbahaya. Ataupun bahan-bahan yang keras. The water rocket must be powered by a combination of water and air pressure only. Jadi, energi ataupun fuel pada roket kita ini hanyalah air dan juga tekanan udara sahaja. The teams are not permitted to use any other materials that can enhance the pressure. Tak boleh pakai bahan-bahan yang boleh menambah tekanan pada roket. Misal kata kita suruh pakai air pipe, dia pakai Coca-Cola. Dah lah pakai Coca-Cola, masukkan pula Mentos dalam Coca-Cola. Jadi dia nak cuba tambah pressure. Itu tidak dibenarkan. Dan bahan-bahan yang seangkatan dengannya seperti Panadol, baking soda ataupun Eno. Itu tidak boleh. Hanya dibenarkan air pipe dan juga tekanan udara sahaja. Dan seterusnya, ini semua kena ambil kira berkaitan dengan kedudukan sirip fin awak dengan nozzle. For the nozzle to properly attach to the launcher, the rocket must have a minimum of 3.5 cm of clearance between the fin and nozzle. Mesti ada gap di antara fin dan juga nozzle. Macam dalam gambar rajah yang ditunjukkan. Nampak tak? Ada gap. Berapa jauh gap antara fin dengan nozzle? 3.5 cm. Mengapa ada syarat ini? Kerana ini melibatkan kita punya launcher. Kalau awak tak sediakan gap 3.5 cm di antara fin dan juga nozzle, maka kita tak boleh nak attach roket awak pada launcher. Bila tak boleh nak attach, akhirnya saya akan potong fin awak ataupun disqualify. Kalau dah potong fin, stability roket awak dah hilang. Bila dah hilang stability roket awak, dah ganggu awak punya alignment dan sebagainya, roket awak tak boleh terbang jauh. Jadi design yang elok bagi ada jarak 3.5 cm daripada fin dan juga nozzle. Jadi kalau design macam ni boleh lah. Ada gap di antara fin dan juga nozzle. Yang tak boleh macam mana? Kalau lah dia buat nozzle dengan fin tu ke bawah, fin tu ke bawah. Sama rata dengan nozzle. Ini design yang tak boleh. Okey, dan efek dia tak boleh nak attach pada launcher roket yang sebegini. Jangan buat macam ni. Okey, yang ini pula rules and regulation yang spesifik untuk team target. Okey, yang ini target. Target punya kategori ni adalah awak nak launch roket awak masuk ke dalam target. Kena pada bullseye. Jadi, ini syarat-syarat dia. Yang pertama sekali, semua peserta, semua kumpulan, kami penganjur cadang buat 2 roket. Okay, participants must construct their own rocket. Each team is advised to build 2 rockets. Awak boleh buat 1 roket, tapi kalau roket awak rosak, awak tak ada plan B. Kalau awak buat 2 roket awak rosak, awak ada plan B. Awak masih lagi boleh lancarkan. Kadang-kadang mengapa roket tu rosak? Mungkin sebab masalah teknikal. Mungkin sebab masalah teknikal pada launcher. Itu awak tak nak lah. Awak tak nak perkara itu berlaku. Each team is required to launch their water rocket towards the designated target. Kita akan letak target dekat hujung padang dan awak kena launch awak punya roket kena masuk dalam target. Berapa jarak target dengan launcher? The target distance from the launcher is set at 100 meter.
Itu kita punya plan. Nanti kita nak tengok waktu test run boleh tak capai 100 meter. Kalau tak boleh capai, sambungan pada syarat ni dia kata, but the judges on the day of the competition has the discretion to determine a new distance between 50 meters and 100 meters. Jadi jarak di antara launcher dengan target ini boleh jadi antara paling kecil 50 meter. Paling jauh 100 meter. Jadi roket awak perlu awak design untuk pergi sejauh maksimum paling kurang 100 meter. To ensure that the water rocket reaches the target, each team is responsible for determining its own parameters, like the amount of water in the bottle, air pressure and angle of the rocket. Yang ni belajar dah. Projectile motion. Angle memainkan peranan untuk displacement in X component. Berapa angle yang awak nak supaya roket awak pergi pada displacement yang awak nak pada target kita. Amount of water juga memainkan peranan. Jumlah air dalam roket awak akan menyebabkan roket awak pergi jauh ataupun kurang. Terlalu berat, tak pergi jauh. Terlalu kurang air pun tak pergi jauh. Apa formula? Kaji sendiri. Pressure juga. Bukan maksudnya bila pressure tinggi bagus, tak semestinya. Sebab awak ada target awak nak pergi. Berapa pressure yang sesuai untuk sampai target itu? Itu awak kena cuba figure out. Terutamanya dalam test run nantilah. Test run itulah waktu awak nak test berapa air pressure yang boleh sampai kepada target. Syarat yang seterusnya adalah all water rockets must be launched at a pressure not exceeding 60 psi. Launchers will be provided by the organizer. Pressure rocket jangan lebih daripada 60 psi untuk target. Kalau lebih, saya khawatir akan menyebabkan kerosakan pada launcher dan akan mengganggu kelancaran pada kita punya pertandingan. Juga kalau lebih boleh jadi awak punya roket tak dapat tahan pressure. Jadi untuk target mungkin kita akan pakai pump tangan. Jadi waktu awak pump tu dah sampai 60 psi, mesti tarik trigger untuk lepaskan awak punya roket. So it is recommended that each team have at least 2 rockets prepared. However, only one single launch with a single rocket is allowed per team. Okay, so untuk target hanya 1 kali launch sahaja. So jadi pentinglah untuk awak datang pada test run. Sebab waktu pertandingan hanya 1 kali launch sahaja dan menggunakan 1 roket sahaja yang dibenarkan. Tapi mengapa pula kita advise buat 2 roket? Sebab kita kena bersedia untuk technical issues. Sebab itulah rules and regulations seterusnya address perkara ni. Dia kata however, tapi if the rocket flies less than 10 meter due to launcher technical issues, a relaunch is allowed with the approval of the judges. Kita tak tarik lagi trigger, misal kata tiba-tiba pump, roket kita terbang. Trigger tak tarik. Jatuh pula kurang daripada 10 meter. Jadi hakim yang bijaksana akan tentukan sama ada awak boleh relaunch balik ataupun tidak. Di sinilah pentingnya awak ada 1 lagi roket. Khuatir waktu awak launch kali pertama yang ada masalah technical issue itu, roket awak dah rosak. Seterusnya, the maximum time allowed for the preparation and setup of the water rocket launch is 5 minutes. So, setiap kumpulan masukkan air dalam roket, attach roket pada launcher, tengok angle, tengok dia punya kiri kanan kita punya launcher, jangan lebih daripada 5 minit. Untuk kategori target kita ada 50 kumpulan. Jadi bila 50 kumpulan, bayangkanlah berapa masa yang kita akan ambil untuk tamatkan pertandingan ini.
The score will be determined by measuring the closest distance of the rocket from the target's bullseye upon impact within the target zone. So kita ada target zone, lepas roket tu dah masuk dalam target zone, kita akan ukur jarak roket itu dengan bullseye. Bullseye tu apa? Tengah-tengah target zone tu. Berapa jarak dia? Paling hampir dengan bullseye. Itu paling bagus. Tapi dengan syarat kena masuk dalam target zone. Sebab apa? Rocket that falls outside the target zone will be eliminated from scoring. Roket jatuh keluar je daripada target zone. Kita tak bodoh nak ukur. Hanya roket yang masuk dalam target zone saja yang kita akan ukur. Rockets that are divided into 2 or more parts after the launch will be eliminated from scoring. Ini mustahaknya awak bina roket yang durable, yang tahan. Jangan kena tiup angin saja dah bersepai. Sebab kalau bersepai, kita tak akan kira markah dia. Kita tak akan kira markah dia. Baik, jadi yang seterusnya, ini adalah gambaran. Gambaran tentang launch site dan juga target. Yang warna biru di sebelah kiri ni, itu adalah kita punya launcher. Jarak launcher dengan bullseye adalah di antara 50 meter ke 100 meter. Target zone awak adalah bulatan dengan radius 7 meter. Maksudnya diameter bulatan itu adalah 14 meter. Roket awak mesti jatuh dalam target zone, mesti jatuh dalam bulatan ini. Barulah kita akan ukur jarak roket awak dan juga bullseye. Kalau jatuh di luar bulatan, kita tidak akan ukur langsung. Okey, so itu adalah syarat-syarat khusus untuk kategori target. Saya nak teruskan sikit lagi. Syarat-syarat khusus untuk kategori parachute pula. Semua water rocket dalam kategori parachute, ada kategori parachute, kita akan launch roket kita tegak. Dan roket kita akan terbang naik ke atas, tegak ke langit. Pressure pun sama, tidak boleh lebih daripada 60 psi. Launcher kita akan sediakan juga. Syarat yang kedua, semua bahagian roket mesti kekal bersambung dengan parachute sepanjang penerbangan. All parts of the rocket must remain attached to the parachute throughout the entire flight duration. If any parts of the rocket separates from the parachute during the flight, a penalty will be imposed. The team's flight time will be reduced by 10%. Pelajar semua, roket awak mesti turun semua lengkap. Bagaimana dia naik, lengkaplah dia turun. Tak ada bahagian yang tercabut dan yang terputus daripada payung terjun. Kalau dia turun sebiji macam ni, ada nose cone, ada fin, semua lengkap, body semua lengkap, boleh, bagus. Kita akan kira masa. Misal kata, awak launch, nose cone tercabut, nose cone jatuh dalam keadaan free fall, tanpa parachute. Di sinilah kita akan bagi penalty. Dan penalty dia adalah tolak 10% daripada masa yang direkodkan. Sebagai contoh, awak launch roket awak dan kita kira masa 100 saat. 100 saat. Tapi nose cone tercabut, tercabut daripada parachute. Maka masa yang awak rekodkan 100 saat tadi, kita akan tolak 10%. Jadi berapa saat? 90 saat sahaja markah awak. So penalty 10%.
Jadi kalau misal kata 120 saat, 10 saat daripada 120 saat, 10% daripada 120 saat adalah 12 second, 12 saat. Kita akan tolak. Untuk rekod, kalau pakai pam tangan, parachute, rekod KMJ 45 saat. Untuk pakai kompresor, kita pernah capai 1 minit 6 saat. Yang ini 126 saat. Jadi untuk kategori parachute, insya-Allah kita akan pakai kompresor. Pasal saya nak awak punya roket tu terbang tinggi-tinggi dan hopefully parachute semua akan terbuka. Okay, so please design your rocket supaya semua bahagian roket attach dengan parachute waktu dia jatuh. Kita tak nak ada design cone tak attach dengan body roket. Okay, awak buatlah ikat tali ke, awak buatlah macam mana mekanisme ke supaya kompartmen untuk awak letak parachute itu tak jatuh sekali dengan parachute. Dia tak tercabut. Bagaimana kita nak kira masa penerbangan? The flight time of the rocket will be measured from the moment it is launched until number 1, the rocket falls to the ground or gets entangled in other objects such as trees, buildings, or fences, or disappear from the view of the judges or timing officials. Jadi 3 kategori ini akan menyebabkan jam kita terhenti. Start masa once awak launch 1, 2, 3 tekan launch, kami akan mulakan masa. Dah naik terbang, parachute terbuka, jatuh atas tanah, jam akan berhenti. Terbang, sangkut dekat bumbung asrama misal kata. Sangkut aja, masa akan ditamatkan. Kena pula roket yang power sangat, tinggi dia pergi balik Gunung Ledang. Dah tak nampak, jauh. Balik pokok, balik bangunan, masuk dalam kawasan sekolah misal kata. Dah tak nampak. Bila tak nampak saja di mata hakim, jam juga akan berhenti. Hakim takkan kejar roket awak ni motor. Jadi ada juga unsur-unsur kalau angin kuat ke apa ke, hopefully tak jauh sangat roket awak jatuh. Jadi pelajar semua, ni yang terakhir dalam rules and regulation yang khusus untuk tim parachute. Tim parachute juga digalakkan untuk buat 2 water rocket. Okay, dan ini perancangannya. Each team is only permitted to launch the rockets 2 times. Jadi untuk parachute ada 20 kumpulan. Kita bagi perancangannya, bagi kebenaran untuk launch 2 kali. Whether it be with the same rocket or different rocket. Sama ada awak guna roket yang sama ataupun roket yang berbeza. Only teams best recorded time will be taken into account. Hanya satu masa je lah. Masa yang paling panjang itu saja yang kita akan ambil sebagai markah kita. Sebab itu kena buat 2 roket. Kalau satu roket awak dah masuk dalam ladang, untuk second round, awak bolehlah launch dengan roket yang kedua. Ataupun, misal kata untuk first round, roket awak parachute tak terbuka, terhempas, hancur. Ada roket yang kedua untuk awak launch sekali lagi. The winner will be determined based on the longest flight time. Masa yang paling panjang terbang, itulah dia pemenangnya. Jadi, bukan saja design roket, design parachute pun main peranan. Dan untuk, last kali untuk pertandingan ini, sama ada kategori parachute ataupun kategori target, the decision of the judge is final and not subject to appeal. Okay, tak boleh muktamad dan tidak boleh dirayu keputusan judges. Dari segi hadiah pula, pelajar semua, kita akan bagi 12 hadiah. Bagi kategori target, kita bahagikan pertandingan ini pada 2 kategori hadiah, iaitu kategori lelaki dan perempuan. Untuk boys,
kita akan bagi first place, second place and third place hadiah-hadiah, and girls first place, second place and third place juga. Begitu juga dengan parachute, benda yang sama, hadiah tempat pertama, kedua, ketiga bagi kategori boys and girls. Jadi itu saja taklimat saya pada malam ini. Ada soalan? Ini tak ada, sir. Sir, Ya, saya. yang tu pasalnya parachute tu letak dalam botol tu ke letak dekat luar botol? Sekali lagi, parachute tu letak dalam botol ke letak dekat apa? Letak dekat tepi luar botol. Okey. Okey. Untuk kategori parachute nak letak kat mana? Parachute ni, dia kena terbuka dekat atas. Dekat mana placement parachute awak, terpulang pada awak. Kita tak ada spesifik syarat. Biasanya, akan ada kompartmen dalam roket untuk simpan parachute. Dan kompartmen itu akan terbuka pada maksimum altitude dan baru parachute terbuka. Okey? Jadi, design awak lah. Saya suggest belah dalam lah. Sebab kalau awak letak parachute awak dekat luar roket, masa nak terbang sendiri pun dah ada drag. Dah ada, dia akan, awak tak nak parachute awak slowing down the rocket when the rocket go upwards. Awak nak parachute itu berfungsi ketika dia turun ke bawah. So, pada saya, it's very important that the parachute is inside the rocket while the rocket is going upwards. Deploy at maximum altitude and then ke semua bahagian roket awak turun bersama-sama. Ada berbagai design kat mana nak letak parachute. Kalau awak Google parachute water rocket, awak akan nampak macam-macam design. Saya tak nak sebut pun apa-apa design tu, nanti awak Google sendiri. Okey, saya menjawab soalan. Omar. Terima kasih. Okey. Okey, tak ada apa-apa lagi? Baik. Kalau tak ada apa-apa lagi, awak boleh tanya soalan dalam grup. Boleh tanya soalan dalam grup. Saya nak simpulkan satu je, ingat kita ada test run pada 2 hari bulan. Itu roket kena siap dan kena cuba. Sebelum saya tamatkan, saya nak tanya pensyarah-pensyarah lain, Puan Azmira, Encik Zulkifli, kalau ada apa-apa nak tambah? Tak ada. Baik, tak ada penambahan daripada Puan Azmira atau Encik Zulkifli. Kalau ada apa-apa penambahan pun kami akan maklumkan dalam grup WhatsApp. Saya ucapkan terima kasih kepada pelajar semua di atas perhatian yang diberikan. Boleh tanya apa-apa saya dalam grup WhatsApp tu. Untuk kita punya meeting malam ni, saya akan letakkan recording dia juga dalam grup WhatsApp tu. Dan PowerPoint tadi pun saya akan kongsikan dalam grup WhatsApp. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.